Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita subjek Pendidikan Islam tahun 2, tajuk Kenali Sifat-Sifat Allah bersama Ustazah Maimunah. Jom sama-sama kita dengar dan faham tajuk Kenali Sifat-Sifat Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, tajuk kita hari ini, Ustazah nak tunjuk beberapa gambar. Baik, yang pertama gambar pokok. Yang kedua, gambar matahari. Dan yang ketiga, gambar arnab. Baik, Ustazah nak tanya kamu semua, siapakah yang mencipta pokok, matahari dan arnab ni? Siapakah yang mencipta? Ya, bagus. Allah. Allah lah yang mencipta pokok. Allah juga yang mencipta matahari. Allah yang mencipta arnab. Allah yang mencipta manusia. Allah yang mencipta alam ini, muka bumi ini. Semua yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di planet, di angkasa lepas, semuanya ciptaan Allah. Jadi, untuk tajuk hari ini, kita akan kenali sifat-sifat Allah. Okey, jom. Baiklah, sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Ya, ada 20. Baik, sebelum ni Ustazah ada minta kamu dengar lagu raihan yang berkaitan dengan sifat 20 Allah. Masih ingat lagi? Ya, lagu tersebut Ustazah nyanyikan sedikit ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, itu lagu sifat 20 Allah. Baik, untuk hari ini kita hanya akan belajar, kita akan fokuskan kepada 4 sahaja. 4 sifat Allah. Baik, yang pertama adalah wujud. Sebut sama-sama wujud, iaitu bermaksud ada. Wujud bermaksud ada. Yang kedua, sifat Allah yang perlu kita ketahui adalah qidam. Qidam. Sebut sama-sama qidam. Qidam bermaksud sedia ada. Dan sifat Allah yang ketiga iaitu baqa. Baqa. Sebut sama-sama baqa, iaitu kekal. Dan yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi yang bermaksud bersalahan dengan yang baharu. Baik, hari ini kita akan fokuskan kepada 4 sahaja, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Baiklah, kita akan fokuskan kepada sifat Allah yang pertama, iaitu wujud. Wujud bermaksud ada. Wujud bermaksud ada. Kita kena yakin yang Allah itu ada. Ada. Ada di mana? Ada di atas kah? Di bawah kah? Di depan kita? Di belakang? Wallahu a'lam. Kita tak tahu di mana Allah berada. Tetapi kita mesti yakin yang Allah itu ada. Ada di mana? Wallahu a'lam. Tetapi kita kena yakin dengan iman kita, dengan hati kita, yang Allah itu wujud. Yang Allah itu ada. Okey. Kita tengok bukti yang Allah bersifat wujud. Allah bersifat ada. Dengan adanya alam ini, adanya manusia, adanya haiwan, adanya tumbuhan. Siapa yang cipta semua ni? Allah. Jadi, bila semua ni ada, bermaksud Allah itu ada. Faham? Bila adanya alam, bila adanya manusia, bila adanya haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di atas muka bumi, semua ini adalah ciptaan Allah. Bermaksud Allah itu wujud. Bermaksud Allah itu ada. Kita kena yakin dalam hati kita, kita wajib, kita
wajib yakin dalam hati kita yang Allah itu ada. Allah itu wujud. Baiklah, sifat Allah yang kedua iaitu qidam. Qidam bermaksud Allah sedia ada. Apa maksud Allah sedia ada? Allah sedia ada bermaksud tidak ada permulaan bagi sifat dan zat Allah Ta'ala. Maksudnya di sini, sebelum Allah tiada benda lain. Tiada benda lain. Tidak seperti manusia. Sebelum wujudnya kita, ada mak ayah kita. Betul? Sebelum wujudnya mak ayah kita, ada atuk dan nenek kita. Betul? Tetapi tidak sama seperti Allah. Allah ini memang sedia ada. Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah ini Maha Esa. Okey? Jadi tiada permulaan bagi Allah, bagi sifat Allah dan zat Allah Ta'ala. Baiklah, sifat ketiga yang wajib kita ketahui, sifat Allah yang ketiga yang wajib kita ketahui adalah baqa'. Baqa' bermaksud Allah bersifat kekal. Ya, bersifat kekal. Mustahil bagi Allah untuk mati atau musnah. Mustahil sama sekali bagi Allah untuk mati atau musnah. Yang akan mati adalah manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan yang akan musnah alam ini. Semua akan mati, semua akan musnah. Bila tibanya hari kiamat, semuanya akan musnah, semuanya akan mati. Yang kekal hanyalah Allah. Yang kekal hanyalah Allah. Dalil dalam surah Al-Qasas ayat 88, tafsirnya, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Allah yang cipta kita dan kita semua akan kembali kepada Allah. Yang kekal hanyalah Allah. Ingat sampai bila-bila, yang mati, yang musnah semua makhluk di muka bumi ini. Tetapi yang kekal hanyalah Allah. Subhanallah. Baiklah. Sifat Allah yang keempat yang wajib kita ketahui ialah mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi yang bermaksud bersalahan dengan yang baharu. Bersalahan dengan yang baharu. Bermaksud mustahil bagi Allah menyerupai atau disamai dengan sesuatu yang lain. Allah tidak akan sama, Allah tidak akan serupa dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi, jangan sesekali kita menyerupakan Allah dengan benda lain. Sangat-sangat mustahil. Apabila kita buat macam tu, berlaku apa? Kita akan dapat dosa besar. Dalil firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11 bermaksud Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Bermaksud Allah tidak akan serupa dengan ciptaannya. Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan haiwan. Allah tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah sama dengan siapa? Allah tidak sama atau tidak serupa dengan sesuatu yang lain. Allah adalah Allah. Baik? Okey, jelas. Kesimpulannya, pada hari ini kita telah belajar 4 sifat Allah yang wajib kita ketahui, iaitu wujud, qidam, baqa' dan mukhalafatuhu lil hawadisi. Jom kita sebut sama-sama. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadisi. Baiklah. Ini latihan yang perlu kamu buat. Bina satu peta minda berkaitan dengan 4 sifat wajib Allah yang telah kita pelajari. Hari ini kita belajar 4, jadi buat peta minda berkaitan dengan
4 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Baik, itu sahaja daripada Ustazah. Jika ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp Ustazah ataupun mesej Ustazah lah. Terima kasih. Assalamualaikum.